Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar nabi-nabi, rasul-rasul sebagai rahmat kepada manusia. Maksudnya, melalui nabi-nabi ini manusia akan ada agama. Melalui agama itu manusia akan tahu apa yang Allah mahu dan berbuat seperti mana yang Allah mahu, cara yang Allah mahu, dan dengan niat nak buat Allah suka sahaja. Maka manusia dengan ini akan dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan Allah akan buat kehidupan dia di dunia ini bahagia dan sejahtera kerana dia telah dapat kasih sayang Allah, rahmat Allah. Walau dia duduk gunung atas gunung, dalam gunung, tak ada apa-apa teknologi pun, hidup dia penuh rahmat, berkat, bahagia dalam percakapan yang ini, peace and tranquility and happiness. Peace tu, keamanan, kesejahteraan tu tak boleh dapat kalau Allah tak bagi rahmat pada. Walaupun memiliki macam sekarang ini teknologi advancement in many forms in different areas of human endeavors, transport particularly in terms of housing, all in every area and facets of human life, there is technological advancement now. And yet manusia tak ada keamanan dan kesejahteraan sebab tidak ada rahmat, kerana tidak ada agama, kerana menidakkan Nabi yang datang, denied. Bila kita tak ikut Nabi Muhammad SAW, samalah macam kita deny dia. Deny apa? Kita telah menafikan kedatangannya, macam dia tak datang. Kita buat sukati, tak ikut cara dia. Kita ikut cara Quran ni, cara yang Allah beritahu, makna kita membelakangkan Quran tau. Bukan letak Quran belakang kita. Kita letak Quran belakang kita belakang, bukan. Maksudnya kita ikut Quran. Macam sekarang ni, mana ada kita ikut Quran? Kita ikut demokrasi je. Undang-undang British yang telah ditinggalkan kepada kita setelah dia menjajah kita 200-300 tahun. Kemudian dia tinggalkanlah sistem tu untuk diwarisi selanjutnya dan jadi ahli negara-negara yang pernah dijajahnya, Commonwealth. Jadi British satu negara yang selepas dia tinggalkan negara tu, dia masih lagi ada hubungan yang rapat dengan menawarkan dia masuk dalam gabungan negara-negara Commonwealth. Dan dia adakan sukan pula, sukan Commonwealth.
dan mewujudkan hubungan perniagaan sebagainya berterusan. Tidak seperti negara-negara yang lain yang menjajah. Mereka biasanya tinggalkan terus negara yang dijajahnya. Tapi tidak Great Britain. Mereka bila menjajah Malaysia dulu, Melaya, masa itu tanah Melayu, mereka tak seperti penjajah lain. Dia melatih juga anak-anak kaum orang tempatan tu supaya jadi orang berpelajaran. Dibuat je anak-anak raja masuk ke sekolah-sekolah yang dia buat khas untuk melatih dia jadi ketua masa depan. Seperti sekolah Melayu Kuala Kangsar, MCKK. Itu dibina oleh British. Dan mereka yang ada pandai diberi beasiswa, dimasukkan dalam sekolah Inggeris. Siapa yang pandai, budak-budak sekolah rendah kan, dia jam 4 dia masuk sekolah Inggeris. Bapak saya tu dapat masuk, tapi nenek dia tak bagi. Nenek saya, nenek sebelah bapak saya, dia cakap nanti jadi Kristian. Bapak saya budak pandai lah. Lepas dia kata, dia jam 4 dia dapat masuk sekolah Inggeris. Maknanya bila kau masuk sekolah Inggeris, kau lepas tu jadi penjawat awam lah. Penjawat awam. Sebab tahu bahasa Inggeris, dihantar ke England. Itu mereka dulu yang dihantar ke England tu dah lupa diri dah. Dulu lah. Dia ingat dia dah jadi Mat Salleh lah. Dah jadi orang putih. Dia pun bila balik Malaysia baru pergi, bukan lama pun. Tapi jadi satu keadaan yang glamour kan. Dapat pergi orang putih Great Britain tu bukannya senang waktu tu. So balik dia orang dah tak boleh cakap Melayu dah. Dia buat-buat lah petai. Dia suka makan petai. Dia tak boleh elakkan walaupun dia dah pergi negeri orang putih. Tapi dia masih suka petai. Jadi tapi dia sekarang ni dah bukan sebut petai je. Petai. Slang dia. Masa dulu. Yes. Jadi orang putih ambil dia orang datang sana dan setengahnya kahwin dengan orang putih. Lepas tu duduk sana atau balik sini. Macam tu lah orang putih buat. Jadi sekolah MCKK tu tahun berapa tu? Awal 1900 tu. Yang pandai yang kalangan orang tempatan ni dibuat jadi guru. Sekolah dibuka. Jadi orang tanah Melayu ni pandai lah. Tak macam penjajah lain. Jadi British dia antara, bukan kita kata bagus lah, tapi dia bertindak lembut lah terhadap negara-negara bawah jajahan dia. Akibat tu banyak yang suka British sampai ke hari ni. Dan salah satu yang diwarisi oleh penjajah ni lah membawa sistem demokrasi lah. Yang terbesar ialah India. India membawa sistem demokrasi. Dia orang kata demokrasi ni hanya berjaya pada masyarakat yang bijak, tahu menulis, membaca. Kalau tak tahu menulis, membaca susah. Pak turut aja lah. Tak tahu nak baca. Tapi walau bagaimanapun India tetap berjaya hingga hari ini mengamalkan sistem yang diwarisinya daripada England. Amerika tu juga dari England tu. Amerika tu tanah jajahan Inggeris. Besar punya tanah jajahan India. Hanya Inggeris tak dapat Cina je. Dia dapat juga, tapi lama Mao Zedong lah halau dia pula. Dia cuba tawan Cina payahnya. Salah satu cara dia nak menawan Cina ni, bagi Cina ni dadah. Namanya apa?
Candu. Jadi perang candu dah. Orang putih bagi candu, bagi dia orang semua leka, dah tak ada lawan dia. Di Cina ramai sangat orang, dia tak dapat suruh semua orang Cina makan candu. Masih juga ada yang tak makan candu. Tapi orang terus semua Cina yang makan candu. Dah tak boleh lawan orang putih dah. Di Cina juga dijajah bukan oleh Inggeris je. Banyak negara-negara lain mengambil Cina. Begitulah keadaan dunia waktu itu. Di India semuanya bawah British. East Indian Company dia buat. India. Orang India pun Masya Allah dapat jadi orang putih walaupun kulit hitam, dia pun dah berlagak macam orang putih juga. Orang India. Bahasa pun dah tukar. Semua nak cakap Inggeris. India lupa negara dia. Ya. Yang satu orang India tu, Queen of England ambil dia jadi servant dia. Lama Queen tu suka sangat dia. Baik orang Islam. Dia duduk sana lama. Khidmat dekat Queen of England. Bukan sekarang ni, dulu. Jadi tuan-tuan bapa saudara, inilah cara kita yang kita ikut. Kita tak ikut Quran. Kita walaupun orang yang mengucap kalimah, namanya orang Islam, tapi kita tak ikut Quran. Kat Malaysia ni. Dan semualah orang Islam seluruh dunia tak ikut Quran, bukan Malaysia je. Namanya kita ni membelakangkan Quran. Kita sedarlah bahawa ni kita bukan orang beriman. Kenapa kita belakangkan Quran? Sebab kita tak orang beriman. Sebab itu kita ikut penjajah kita. Kita mula dijajah oleh Portugis. Katanya 1511 lah. Lepas tu diambil oleh Belanda. Lepas tu Inggeris. Maknanya negara kita ni negara banyak diidami lah oleh semua orang barat sebagai negara bagus, tempat strategik untuk perniagaan di kawasan timur ni. Paling strategik di Singapura. Dulu Jawa tu di bawah British, tapi Singapura di bawah Belanda, ditukar. Belanda ambil Jawa, Singapura British. Sebab British pandai sikit. Dia kata ini strategik. Buat apa ambil Jawa besar, tak ada strategik. Dia juga dia ambil Melaka, dia ganti dengan Bengkulu. Bengkulu di Indonesia tu British, tukar dengan Belanda. Belanda ambil Bengkulu, British ambil Melaka. Sebab dia strategik daripada Bengkulu. Orang putih bijak. Ini negara bagusnya yang akan maju, menguntungkan kita. Kita tanam getah sini. Lepas tu kita bawa ke England, kita ambil biji timah, bawa Cina-Cina. Orang Melayu takkan nak bawa kerja jadi jadi pekerja asing, tak mau. Sekarang apa kita panggil ya? Pekerja asing ya? Yang kita ambil Bangladesh semua kan, untuk urus kita punya kebun semua. Sampah-sampah semua kita suruh dia urus. Mana kita nak lagi? Kita pun tak nak. Jadi begitulah Inggeris dulu. Tak nak orang Melayu pergi buat pesawat apa tu semua ni. Tak nak je. Dia nak kat kampung je. Jadi dia ambil Cina lah untuk buat tin mine. India datang. Sebab itu kita tak boleh marah dia. Dia datang sini sebab kita malas juga. Kita pun patut juga malas sebab kita rasa kita tuan. Tuan Melayu, ketuanan Melayu. Kita tak mau buat kerja tu semua kan. Jadi kita bawa. Tak apalah orang putih bawa India, bawa Cina. Sekarang dah macam-macam datang.
Perkara tu dari dulu lagi. Jadi kita mau jadi tuan. Politik masuk. Tuan tanah politik. Politik, mentadbir ni lain kita tak. Berniaga ni semua kita tak mau. Kita mau makan aja. Kita jadi basyar. Kita mau jadi apa? Jadi tuan tanah lah, orang yang tak mau buat kerja, hanya memerintah. Memerintah, jadi raja, jadi lepas tu pekerja-pekerja kerajaan tu dia nak yang senang, yang tuan. Yes, tuan. Ya. Ada yang suka. Sampai ke hari ni orang Melayu suka jadi tuan. Jadi tuan sama ada jadi pemerintah atau pekerja yang membantu pemerintah lah kan. Kerja kerajaan lah. Sikit nak berniaga, dia tak nak. Berniaga tak sure boleh dapat gaji tak. Tak tentu lagi. Dapat tak. Ini kerja kerajaan, macam-macam ada imbuhan. Tak cukup, ada cuti bergaji. Anak semua dapat hospital, apa semua ada. Kerajaan bagi pekerja kerajaan ni macam-macam dapat. Pekerja swasta dapat. Sampai dia pencen, semua. Pekerja kerajaan. Orang nak di Brunei, ada orang menganggur. You boleh percaya tak? Brunei, negara kaya kan. Negara kelima kaya sangat dekat dunia. Sebab minyak dia. Namun ada penganggur. Bukan dia miskin, dia tak nak kerja lain. Dia tak nak berniaga, tak nak kerja lain, tak nak jadi kuli. Dia pun sama lah, tuan. Macam orang lain. Jadi apa dia nak buat? Duduk je lah, menunggu meletak nama daftar penganggur. Rizal kata ada banyak penganggur. Dan dia dapat duit. Dia tunggu kerja kerajaan sebenarnya. Bukan dia macam sekarang Rashidi. Bukan dia nak buat kerja. Dia boleh tak buat kerja? Macam Bangladesh buat tu. Memang boleh kan? Dia pergilah kutip sampah kat sini kan? Betul tak? Tapi dia tak nak. Sebab dia perasan dia tuan. Dia bukan orang Melayu. Dia orang Siam dan jadi Melayu menganggap tuan juga. Tuan pada tanah ni. Tuan pada tanah ni orang Melayu. Raja-raja Melayu. Bukan macam Samad ni. Keling. Bapak dia India datang sini. Migran. Bukan tuan tanah. Tuan tanah negara ni orang Melayu. Cina, India semua datang sini. Lama-lama nak jadi tuan semua. Tuan Melayu marah. Orang Melayu tak nak. Kan? Kamu jangan cuba nak jadi tuan. Jadi mana-mana parti Melayu yang campur Cina, dia orang tak nak. Dulu UMNO, British kata, kami takkan bagi kamu merdeka kecuali dalam UMNO ni ada Melayu. Ada Cina, India. Orang Melayu tak nak. Orang Melayu kata kat Dusen apa, Datuk On tak mau. Jadi Datuk On pun buat parti baru supaya nak ambil Cina, India, supaya nak dapat merdeka. Orang Melayu tak nak. Orang Melayu panggil jumpa Tengku. Jadi Tengku dia bijak sikit. Dia buat 3 parti. Parti Melayu, Melayu semua. Parti Cina, Cina semua. Parti India, India semua. 3-3 campur perikatan. Bertanding election. Tahun 55 menang. Majority over landslide victory. Hanya apa lah, satu parti parti PAS itu pun keluar daripada UMNO. Mula-mula dia dalam UMNO lari. Konon nak Islam. Sampai sekarang Islam tak ada. Kat Malaysia ni parti tu dah lama dah. Bertanding dulu. Pertanding pertama parti pembangkang satu je PAS. Namun sampai sekarang tak Islam. Masuk Kelantan sini. Yang dimegahkan berada di Malaysia ni selama 60 tahun. Ada Islam ni. Makin teruk adalah tak ada guna ada parti Islam ni kalau Islam tak ada. Maksud menubuhkan parti itu dulu sebab Islam ada. Sampai sekarang tak ada. Tak tahulah orang Kelantan marah lah kat saya kan cakap macam ni. Tapi realitinya ini. Realitinya itu.
Cuba perhati di Kelantan berapa banyak amalan agama hidup, berapa banyak perintah Allah dilanggar. Sama juga lebih kurang semua negara. Malah teruk je lagi. Sebab apa? Kelantan dekat dengan Thailand. Paling banyak AIDS sekarang lagi ke Kelantan, Terengganu. Rashidi pun kalau duduk Kelantan selalu cross border, sana free kan. Malah dia orang semua pergi tangkap ikan laut dalam. Dia orang lama, so dia bawa perempuan Thailand pelacur duduk dengan dia. Tiap-tiap orang terkam dia 3-4 ekor. Lama balik dapat apa? Paling banyak dia besar di tinggi di Malaysia ni. Dia ni laut dalam je, dan bawa perempuan dalam kapal. Ya, sebab nak seks juga, takkan nak melancap ya. Jadi dia ambil lah 2-3 pelacur, 4-5, bayar. Untuk gila-gila dibuat oleh semua orang. Dia tak kira. Yang dapatnya apa? AIDS. Atau boleh pergi Thailand. Sebab itu paling banyak AIDS kat sana. Tak jauh daripada Dato' tempat ni Aziz punya office tu. Ada tempat judi. Dekat je. Tak jauh. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini itulah yang kita warisi. Cara hidup British, kan? Cara pemerintahan dia. Dan kita semua belakangkan Quran dan Sunnah. Tapi kita nama Islam lah. Nama kita Muhammad Yazid. Yazid bukan Melayu je, Jawa. Perasan Melayu sebab cakap Melayu. Samad bukan Melayu, India. Supian bukan Melayu, India. Kan? Datuk nenek lah. Lepas tu Hanzala bukan Melayu, India. Ini Rashidi bukan Melayu, orang Thailand. Sampai sekarang suka makanan Thailand. Suka sup-sup. Aziz orang Thailand juga. Jadi bapa yang Melayu saya je, dengan izin Allah. Memang bapa saya, mak saya Datuk asal dari Bengkulu, tapi Melayu orang Bengkulu tu. Bukannya orang lain. Nama je kat Indonesia tu orang Melayu. Kita boleh kata dia orang Indonesia. Indonesia tu negara, bangsa Melayu. Jadi Melayu sekarang mengawal dia orang semua. Saya ketua, si India, Cina, semua kena ikut. Melayu jadi tuan. Kenapa dia jadi tuan? Allah buat dia jadi tuan. Kenapa Allah buat dia jadi tuan orang Melayu ni? Bila dia buat kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerja Nabi-Nabi semua. Jadi orang Melayu ni bila dia tak buat kerja ni, dia jadi macam dulu lah, dia nak jadi tuan. Habis jadi sebenarnya dia di bawah British. Tapi British pun pandai tengok psikologi Melayu ni, dia tak kacau, biarkan dia jadi raja. Kita buat Malayan Union, cara macam nak ambil kuasa supaya orang Melayu tak sedar. Lepas tu orang Melayu semua tak mahu Malayan Union. Nak jadikan raja Melayu ni tak ada apa-apa lah. Orang putih dia pandai juga. Semua bergabung Melayu tak mahu. Kita mau jadi tuan, ni tanah Melayu, ni tanah kita. Itu orang Melayu. Tak jadi tuan juga. Hari ni walaupun kita dapat merdeka, tapi kita ikut dia orang juga. Jadi kita tak jadi tuan lagi. Kalau kita betul jadi tuan, kita ikut Allah dan Rasul. Jadi sekarang Allah dah bagi kita orang Melayu memerintah negara ni. Baru ni Pakatan Harapan dapat naik. Parti tu parti macam Datuk On dulu. Yang orang Melayu menentang tu, tak nak.
campur Cina semua dalam parti tu. Jadi Anwar Ibrahim buat parti bukan Melayu, campur. Itu sebab Mahathir kata Anwar tak akan dapat dipilih jadi Perdana Menteri Malaysia, parti tu. Sebab orang Melayu tak suka. Orang Melayu mau parti Melayu dari dulu lagi. Mahathir kan tak tahu dia pengalamannya. Dari dulu orang Melayu macam itulah dia. Sebab itu kalau PAS dengan UMNO ni bersatu dan jadi Muhyiddin, ada election orang Melayu tak pilih Pakatan Harapan ni. Pakatan Harapan Plus ke apa, mesti kalah. Kecuali kata Mahathir, aku ada dalam. Aku ada dalam orang Melayu, saya kena tipu. Macam parti ni Melayu yang ketua. Jadi bila Pakatan Harapan memerintah, dia orang rasa bukan Mahathir ketua. Mahathir dikawal oleh DAP. Semua UMNO, semua PAS, semua naik mak berang. Dia PAS ni walaupun Islam, tapi dia Melayu. Perasaan Melayu, apa Melayu, isi badan dia Melayu, kencing dia Melayu. Ni orang PAS. Berak dia Melayu. Semua Melayu dia tu. Nama Islam. Jadi bila UMNO minta dia orang pun berdua bersatu lah. Demi menentang. Itu. Itu dia yang atas perkara tu dia orang sedia. Sebab pernah dulu dia orang semua tinggalkan Dato' On. Dia orang tak kira Melayu. Jadi perikatan yang dibuat oleh Tengku dulu, Melayu, UMNO, MCA, MIC dah longgar sekarang. Bila Tun Razak jadi menteri, dia tukar nama perikatan kepada Barisan Nasional. Semua dah longgar. Cina dah tak berapa, India pun dah pergi PKR, Cina dah pergi DAP, yang dia pun dah tak mau lagi dengan UMNO. Jadi PAS kata baiklah kita bersatu. Jangan kita dulu PAS lari dari UMNO, kembali balik. Dia jadi Muafakat Nasional. Jadi dia orang Mahathir tahu tu dia orang akan kalah kalau bertanding atas Anwar jadi presiden. Pakatan Rakyat ni, Pakatan Harapan ni, dia kena kaji Melayu ni. Orang Melayu ni di sifat dia tak suka orang lain, dia mau jadi tuan. Parti dia je. Nothing doing dia kata. Ini kita akan mati-matian. Ambil negara ni. Negara ni lah kita mau jadi tuan. Satu, dia suka jadi tuan. Pertama, dia memang rasa ini negeri ni. Jadi Cina, India kena bersabar dengan perangai Melayu ni. Sebab inilah dia Melayu. Kalau dia nak duduk kat sini dengan aman, dia kena mengakui ketuanan Melayu dan diam diri, yang banyak cerita. Jangan cuba nak ini, nak itu, semua tak mahu. Orang Melayu tak mahu. Macam mana? Tak mahu. Orang Melayu tak akan mahu. Sampai bila-bila. Kecuali Melayu dah campur macam Anwar tu bukan Melayu. Dia orang India. Tengok abang ni hitam betul macam India. Saya jumpa dah. Mahathir pun bukan Melayu sangat pun. Jadi dia orang ni faham. Nah, jadi macam apa tu, siapa yang apa ni UMNO punya tu, itu yang Kelantan tu. Tak, yang Kelantannya UMNO. Anwar Musa, itu Melayu. Itu Melayu Kelantan, itu memang pure Kelantan Melayu. Tak, dia orang Melayu tu. Cannot. Tapi yang ada darah India tu, dia tak berapa strict kan. Kan? Dalam PKR ni banyak India. Anwar sendiri orang India. Janganlah Anwar nak mengaku dia Melayu sebab dia pandai Melayu je. Darah dia mengalir kat dia darah India. Malah nak cerita darah Keling kan. Sebut darah Keling senang. Rasa hina sikit. Kalau tak sebut Keling tu tak rasa hina sikit. Macam Samad ni darah Keling. Mana boleh dia jadi Melayu? Mak dia orang Arab. Dan Arab yang Keling jadi Melayu. Sebab dia cakap Melayu kan. Ada orang kat Malaysia ni, mak Filipina, bapa Cina jadi Melayu. Sebab dia pandai bahasa Melayu. Kita tak kisahlah. Tapi dia ni takkan ada semangat Melayu. Yang real pure Melayu ni, dia memang perkauman. Perkauman dari arti
dia perkauman, maksudnya dia Melayu dan dia tak mau masuk. Orang lain semua boleh masuk kat dia, tapi dia akan kekal mau Melayu juga. Sebab dia asal usul dia Melayu ni Yahudi, Bani Israel. Dia mempunyai ciri-ciri yang sama macam Yahudi juga. Yahudi macam tu kan. Kan Yahudi tak ada nak campur kan. Dia macam kira rasa dia bagus. Memang pun dia keturunan Nabi-Nabi. Begitulah orang Melayu ni keturunan Nabi-Nabi. Dari Nabi Ibrahim. Jadi dia memang akan dimuliakan oleh Allah bila buat kerja Nabi kan. Kalau dia tak buat kerja Nabi, Allah takkan muliakan dia. Dia jadi macam dijajah oleh Inggeris. Walaupun dia nak jadi tuan apa semua, dia tetap. Jadi bila Maulana Ilyas rahmatullahi buat kerja ni, Allah bebaskan banyak negara-negara di dunia ni daripada dijajah, jadi merdeka. Rahmat datang. Jadi sekarang ni bila orang Melayu ni bangun buat kerja ni, Allah akan jadikan dia tuan. Betul punya tuan. Tuan seluruh dunia. Bukan dia. Dengan syarat orang Melayu ni bertaubat daripada membelakangkan Quran, pergi buat mengikut Quran. Jadi Allah telah gunakan orang Melayu ni akhir zaman ni, saya untuk mentafsir Quran ke dalam bahasa Inggeris tau. Dan kemudian boleh diterjemah ke dalam semua bahasa. Kenapa Allah gunakan saya? Saya orang Melayu, keturunan Bani Israel, buat kerja Nabi Muhammad SAW. Allah kata kamu sekarang dah kembali buat kerja Nabi SAW, aku buat kau jadi tuan. Sekarang kamu semua yang bukan Melayu ni kena ikut. Kena ikut tuan. Baru boleh jadi betul tuan. Ya kan? Jadi orang Melayu ni kalau betul-betul nak jadi tuan, dia kena buat kerja tuan. Kerja orang yang jadi tuan-tuan di sisi Allah ialah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Mana ada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul jadi kuli? Dia orang semua jadi raja. Nabi Yusuf, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Takkan pula Allah nak bagi dia jadi kuli macam Hanzalah dengan Rashidi. Rashidi bolehlah jadi kuli, dia orang Thailand. India, orang India buat kerja Nabi. Tak boleh jadi ketua sebab ini doa Nabi Ibrahim. Kita tak boleh nak kenapa pula Allah tak adil, tak. Nabi Ibrahim dulu dia dah doa, jadikanlah keturunan aku ketua, pemimpin. Maksudnya jadikanlah keturunan aku ni Nabi-Nabi lah, Rasul-Rasul itu ketua. Sebab banyak ketua-ketua manusia ni dari Bani Israel. Tak lama banyak Nabi-Nabi Rasul. Jadi Bani Israel bila datang Muhammad SAW, yang juga sebenarnya bukannya orang lain, keturunan Nabi Ibrahim juga, jadi Nabi orang Bani Israel. Cukup tak boleh terima. Dia orang kacau pahal. Kita semua keturunan Nabi-Nabi, datuk nenek kita. Kita baca Taurat, Injil kan. Yang si orang Arab ni menyembah berhala, kafir. Tiba-tiba pilih pula di kalangan dia orang jadi Nabi. Kita pula kena ikut dia. Kita mau jadi tuan. Walaupun dia tahu, kata Allah, Nabi ni macam anak dia kenal, tapi dia tak berterima. Itulah Yahudi yang kedegilan dia, macam Melayu je. Dogil. Jadi sekarang ni Allah SWT nak perbaharui lagi, meningkatkan agama ni di dunia ni. Dia tak boleh ambil dari kaum lain, dari keturunan Nabi Ibrahim juga. Jadi daripada anak Nabi Ibrahim, Allah bagi dia Nabi Nabi anak Ismail dan Ishak. Ishak dengan Sarah, Siti Sarah dengan Siti Hajar. Dua keturunan ni je. Tapi Allah pilih Muhammad je daripada keturunan Muhammad ni jadi Nabi. Yang lain semua Bani Israel. Keturunan Ishak, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 13 anak. Lebih kurang. Jadi satu anak dia ni lari ke timur, hilang. Itulah dikatakan oleh orang, antaranya mereka tu orang Melayu, orang Patan semua.
yang lari ke timur. Jadi kumpulan inilah akan bangkit kerja Nabi ni. Dan Allah akan jadikan mereka ni buat kerja ni. Jadi orang patan ni kan, dia akan suka buat kerja Nabi. Bila betul-betul umat Nabi Bani Israel ni bangun baik kerja Nabi, Allah bagi dia kabulkan doa lah. Doa Nabi Ibrahim tu. Doa Nabi itu kabul. Tapi kalau kita tak beriman pada masa tak kabul dia. Bila kita jadi orang beriman pada masa Bani Israel ni, dia dikabulkanlah jadi ketua. Jadi sekarang Nabi tak ada, jadikan dia Nabi lah. Wakil Nabi. Macam Nabi. Bantu dia macam Nabi. Tolong dia macam tolong Nabi. Jadi bangkitlah Islam di timur. Kata Nabi SAW, setelah aku meninggal, keluarga aku akan dipinggirkan. Sehinggalah datang satu pemuda dari timur. Itu Bani Israel lah tu. Iaitu orang Melayu. Kamu ikut mereka. Ikut dia walaupun merangkak di atas salji. Jadi kerana itulah Allah SWT bagi saya buat kerja dakwah ni. Ajar saya macam nak buat kerja dakwah ni. Ajar saya macam nak tafsir Quran tu, walaupun saya tak tahu bahasa Arab. Dah dekat 28 juz lah sekarang Quran tu. Itu antara bukti dia tuan. Quran yang saya tafsir tu bukti bahawa saya ni orang benar. Kalau tidak, tak boleh tafsir tu. Allah tak bantunya. Kalau kamu tak nak ikut saya lagi, kamu akan berada di jalan yang bahaya. Kena merangkak ikut dia, walaupun merangkak di atas salji, maknanya walaupun payah. Tidak, tak boleh. Allah SWT telah bangkitkan balik kerja Nabi ni, telah buat Quran tu ditafsir dengan betul, disebar seluruh dunia, supaya seluruh dunia. Dan YouTube ini ceramah saya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sebar seluruh dunia. Sekarang zaman boleh tersebar seluruh dunia. Dulu Nabi-Nabi dulu dia tak ada ni semua. Tak ada YouTube, Facebook semua. Sekarang punya zaman, walaupun saya bukan Nabi, saya naib Nabi, wakil Nabi, tapi Allah bagi saya alat-alat semua yang dengan izin Allah mau gunakan supaya tersebar seluruh dunia. Ini bila saya tulis tafsir Quran, saya tak payah nak tulis satu ayat word by word. Ada sikit je saya tahu. Lepas tu copy paste, pam. Sikit je saya tulis. Bukan banyak, saya tu akan tulis yang main je. Yang lain banyak repeat banyak. Kalau dulu boleh copy paste. Nak tulis tafsir Quran dekat 68 buku tu. Besar. Allah buat semua teknologi sekarang diguna pakai untuk agama. Jadi inilah perkara yang menunjukkan bahawa Malaysia ni bangkit. Jadi hari ni COVID-19 kita diserang oleh apa? Allah gunakan virus menyerang dunia, tapi dengan rahmat Allah SWT. Ini rahmat Allah tau. Bukan kita pandai, bukan orang Malaysia bagus, bukan orang Melayu sini bagus, tapi rahmat telah turun kat sini. Rahmat ini membuatkan orang Malaysia akur, ikut, taat, bagus. Covid pun hilang dengan cepat. Ini semua bukan sebab siapa pandai, bukan Menteri Muhyiddin pandai, bukan Ketua Perikatan, bukan saya pandai, tapi sebab ada rahmat Allah. Tapi rahmat tu boleh datang kalau Hanzalah ada yang tak buat kerja dakwah. Rahmat tu datang berkat saya ada buat kerja dakwah. Bukan saya ada bagus, kerja yang tu lah jadi bagus. Saya buat kerja tu kerana kerja tu lah yang saya buat ni. Rahmat tak turun, kamu semua dapat faedah, semua negara ni dapat faedah. Tak ada sebab lain. Bukan sebab untuk pandai. Apa pandainya? Apa yang kita buat lain pada negara lain yang mana kita dapat dengan izin Allah menyelesaikan masalah. Semua Indonesia heran tau. Oh, bagusnya Malaysia, Syabas. Menteri Kesihatan bukan memuji rakyat Malaysia. Bukan dia tahu sendiri, bukan dia buat. Dia bukannya membuatkan COVID tu hilang. Yang boleh buat COVID tu hilang Allah SWT. Allah hilang bagi rahmat. Kenapa Allah bagi rahmat? Sebab ada kerja Nabi. Jadi siapa buat kerja Nabi tu? Nampak saya lah buat, mengajar. Tapi bukan saya yang buat COVID tu hilang. Yang buat COVID tu hilang Allah. Allah bagi rahmat, asbab dulu kerja Nabi. Ini kalau orang Malaysia ni semua bangun ikut cakap saya, buat kerja ni betul-betul,
Dengan sungguh-sungguh lah, bukan main-mainnya macam yang kamu semua ni. Betul-betul kamu dengan masa yang singkat jadi beriman, beramal soleh, rahmat lagi mencurah sehingga dia tersebar di seluruh dunia. Tapi kalau kamu pilih nak jadi macam Yahudi juga, tak nak buat, aku dengar aku tak nak cakap, aku tak nak ikut, maka habislah ikut Yahudi. Iaitu aku dengar tapi aku tak mau taat, maka takkan dapat apa-apa perubahan yang besar. Okey guys.